dengan sekali-kali atas orang yang warak. Artinya tiada dapat tiada baginya daripada bekal yang mencapaikan dia kepada taat. Di soalannya, maka engkau berkata, kalau kau bertanya, harus, apabila harus, hukumnya harus membicarakan sehalus-halusnya. Ini cerita pasal warak. Cerita pasal orang yang nak mengambil sikap warak. Warak ni makna orang yang mengambil berat atas halal haram. Dia tidak mencapai sesuatu melainkan dia akan periksa dengan sehabis-habis periksa untuk menjaga dirinya daripada mengambil, memakan dan sebagainya daripada benda yang haram. Jadi katanya kalau macam tu susahlah nak hidup. Maksudnya susahlah nak hidup kalau macam tu. Maka ketahui olehmu bahawasanya, ini jawapan dia. Maka ketahui olehmu bahawasanya tariq, yakni jalan warak itu sangat payah. Orang yang nak mengambil sikap warak ni, dia terpaksa melalui jalan yang sukar. Jalan yang sukar, jalan yang payah, jalan yang sempit, jalan yang perit. Dan bahawasanya orang yang mengqasadkan berjalan akan jalannya warak, bahawa ditetapkan dirinya dan hatinya atas menanggung kepayahan hingga sahlah baginya yang demikian itu. Dan jika tiada, maka tiada sempurna baginya, bagi seorang yang nak mengambil sikap warak. Dulu dia dah bagi tahu hukum syarak. Kalau hukum syarak, tengok zahir baik, tengok zahir halal, boleh ambil. Itu hukum syarak. Tak perlu peksa-peksa lah. Tak perlu soal siasat, tak perlu soal selidik. Itu hukum syarak. Tengok benda tu okey, tak ada nampak haram pun, tengok orang yang bagi tu orang baik, boleh ambil. Itu hukum syarak. Tak wajib, maknanya nak periksa sehalus-halus, tak wajib. Bagi kita orang awam, tak wajib nak periksa sehalus-halus. Tapi kalau nak memilih warak, kalau kita nak pilih warak, terpaksalah kita bersiap sedia untuk menanggung kepayahan. Dah kita nak pilih jalan tu. Allah tak beratkan. Allah tak beratkan. Tapi kita nak pilih jalan tu. Maka kita kenalah bersiap sedia menanggung kepayahan. Jadi jangan pula disalahkan orang awam. Orang awam hukumnya harus ambil. Selagi nampak benda zahir tu baik, halal, ambil. Tak ada nampak haram, boleh ambil. Itu hukum syarak. Tapi kalau warak, kita kena periksa dulu ni barang daripada mana. Daripada duit mana. Itu warak, kena soal siasat dulu. Kalau kita nak pilih jalan tu, kita kenalah bersiap sedia untuk menanggung kepayahan. Tapi jangan pelekeh pula orang awam tadi. Faham tak? Mentang-mentang kita nak ambil warak, kita nak pelekeh orang awam pula. Tak boleh lah, sebab ada hukum dia tu. Syarak kata boleh, harus. Ikutlah. Kita yang nak memilih warak, kita sendiri nak kena tanggung benda tu. Kita nak kena tanggung. Sebab kita mengambil jalan yang lebih selamat, maksudnya. Nak mengambil jalan yang lebih selamat, maka kitalah sendiri yang nak kena menanggung kepayahan. Kalau kita nak ambil warak, tapi kita tak sanggup nak menanggung kepayahan, maka tak sempurnalah apa yang kita nak tadi. Tak dapat dah. Saya nak memilih warak, tapi saya tak nak susah. Macam mana? Saya nak jadi orang warak, tapi saya tak nak bersusah-susah tadi tu. Mana boleh? Dah memang jalan warak tu susah. Dah kita nak pilih jalan tu. Terus ke tak? Kita tak nak ikut syarak, kita nak ikut warak. Itu. Dan kerana inilah
Lepas tu salah ke kalau nak ambil warak? Tak salah, lagi bagus maksudnya. Siapa yang nak memilih warak, itu lagi bagus lagi. Terlebih baguslah kalau nak ambil warak. Tapi berapa ramai je yang sanggup nak bersusah macam tu? Siapa je yang sanggup nak bersusah? Nak kena peksa sehabis-habis peksa, selidik sehabis-habis selidik, selagi tak dapat jawapan yang sah, yang terang, tak ambil, tak dapat. Tak boleh makan, tak boleh minum lah. Sayur kena tanam sendiri lah. Kena tanam sendiri lah. Maknanya dia kena hadapi kesusahan. Tapi kalau dia dapat lalui jalan tu, itu terbaik lah, termulia sekali lah. Maknanya kalau kita tengok orang tu boleh mengambil warak, maknanya dia bukan sebarang. Kalau kita tengok ada orang dia boleh memilih jalan warak ni, maknanya dia bukan sebarang. Dia orang yang Allah memberi pertolongan. Allah pilih dia, Allah bagi bantuan, Allah bagi pertolongan sehingga dia boleh hadapi kesusahan tu. Maknanya orang hebat dah tu. Nak banding dengan kita, kita tak sanggup nak soal selidik macam tu. Dan kerana inilah, yakni kerana makna ini berjalan kebanyakannya daripada ahli warak yang dahulu-dahulu kepada Bukit Lubnan dan lainnya. Sebab itulah zaman dulu orang yang warak-warak ni dia menguzlahkan, mengasingkan dirinya. Duduk di puncak-puncak bukit sana tu, duduk di dalam hutan sana tu. Sebab nak mengambil yang lebih selamat. Tak nak campur dengan tak nak duduk di tempat-tempat yang mudah nak terkena fitnah. Jadi mereka mengasingkan diri mereka. Tapi dia tak menyalahkan orang lain. Faham tu? Jangan salahkan orang lain. Samalah macam masalah ikhlas dalam ibadat. Ikhlas dalam ibadat dia ada beberapa peringkat. Ikhlas orang yang khawas, ikhlas ahlillah, nabi, rasul, awliya lain. Tak sama macam ikhlas kita orang awam. Orang awam dia beribadat nak pahala, nak syurga, tinggalkan dosa sebab takut diazab oleh Allah. Itu ikhlas makam orang awam. Semayang nak pahala, semayang nak syurga, mengaji nak pahala, mengaji nak syurga, takut azab Allah. Itu ikhlas orang awam. Ikhlas orang yang khawas, orang-orang pilihan Allah, awliya, orang yang mengenal Allah sungguh-sungguh, mereka tak ada lain tujuan beribadat kepada Allah selain nak mendapat redha. Dia tak pandang pahala. Allah nak bagi pahala ke tak nak bagi, itu serahlah kepada Allah. Allah nak bagi, tak nak bagi, itu hak Allah. Hak aku ibadat. Hak aku sebagai hamba, buat yang Allah suruh, tinggal yang Allah larang. Allah nak bagi pahala, tak nak bagi pahala, itu urusan Allah. Asalkan yang aku dapat redha dia sudah. Itu orang kelas A, grade A, ikhlasnya. Faham tak? Kalau kita duduk situ, jangan perlekehkan orang yang beribadat kerana nak pahala. Jangan perlekeh. Kalau kita perlekeh, makna kita tak erti. Kita tak erti lah tu. Kalau kita perlekeh, kita kata kalian ni semua ni beribadat nakkan pahala, nakkan syurga. Ni muka-muka ni kalau Allah tak bagi syurga memang tak semayang lah ni jawab. Punyalah sombong. Jangan macam tu. Faham tak tu? Jangan sombong. Kita kena tahu, kena faham lah peringkat iman tu tak sama. Takut kepada Allah tak sama. Ada orang yang sebenar-benar takut kepada Allah, ada orang yang sebenar-benar malu kepada Allah. Dia ada peringkat. Kalau kita Allah bagi taufik, boleh duduk situ, ikhlas mata-mata nak redha, alhamdulillah lah, bagus lah, terbaik lah tu. Tapi jangan perlekeh orang. Tapi kalau perlekeh orang bawah, tu
Itulah silap. Silap. Ada takabur dalam hati. Ada takabur dalam hati. Dia tak sedar, dia boleh duduk di makam itu semata-mata pertolongan Allah. Dia tak sedar yang dia boleh beramal nakkan redha Allah tu semata-mata pertolongan Allah. Allah yang bagi dia hati macam tu. Dia kena sedar, dia kena ingat. Dia kena sedar, dia kena ingat. Jangan salahkan orang yang awam beribadat nakkan pahala. Paling tidak dia dah tinggalkan arak judi dah. Nampak tak? Paling tidak dia dah tinggalkan arak, judi, zina, dedah aurat sebab nakkan pahala. Kan kita dah selamat dah tu. Ini kita pelekeh pula. Apa ni kalau tak Allah tak jamin syurga, tak bagi pahala, memang kau tunggang arak lah lagi. Bukan main sombong lagi. Jangan. Hati-hatilah. Mana-mana ada musuh ibadat. Kita orang dewasa jangan menyalahkan kanak-kanak. Ibadat ni, kita ni walaupun umurnya dah 50, 60, 40, tapi tilik kepada ilmu dan amal, kita ni masih dalam kebudak-budakan lagi. Kita ni dalam kebudak-budakan lagi. Dalam ibadat kita kebudak-budakan. Nak upah baru buat. Nak upah syurga, nak upah pahala, nak upah Lailatul Qadar. Lalu kita rajin nak buat sebab memandangkan upah. Salah ke? Tak salah. Peringkat budak-budak nak buat amal. Peringkat orang yang baru nak mula dekatkan diri kepada Allah. Jangan kita pergi tempeling muka anak kita nak aiskrim pergi kedai tu. Faham tak? Anak kita nak pergi kedai, kita suruh dia pergi kedai, dia minta upah aiskrim. Jangan tempeling muka dia. Dah memang peringkat dia begitu. Kalau tak ada upah aiskrim, dia tak nak buat. Dia malas nak buat. Jadi budak-budak dia nakkan upah, baru dia boleh khidmat dengan mak ayah dia. Jangan tempeling muka dia. Kalau kita tempeling, kita yang bebal. Faham? Faham tak ni? Kita tempeling budak tu, kita yang bebal ni. Kita yang tak reti. Macam itulah ibadat. Jangan persenda orang awam nak buat ibadat. Paling tidak dulu dia jauh daripada Allah, sekarang dah dekat dah dengan ibadat. Dulu tak sembahyang langsung, dulu tak mengaji langsung, dulu dedah aurat, dulu berzina, begini dan begitu. Tapi pandangkan pahala, pandangkan syurga yang Allah tawarkan, ditinggalkan benda-benda tu. Sebab itulah ibadat ni kalau tak ada ilmu, memang kita akan disesatkan. Kita akan disesatkan. Rasa ujub, mentang-mentang kita dah duduk, konon-kononnya dah duduk di makam yang tinggi, ikhlas, grade A, kita pelekeh orang bawah. Kena perangkap kita. Dosanya lagi besar daripada dosa kita buat maksiat. Hati-hatilah. Jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri. Ada puak-puak macam tu. Ada jenis puak-puak macam tu. Imam Ghazali pun tak pelekeh. Imam Ghazali pun tak pelekeh orang yang nak buat amal kerana syurga. Jadi tak pelekeh. Habis kita apa nak pahala, nak syurga. Kalau tak ada syurga memang tak semayang lah korang ni. Punya sombong, bongkak, takabur, ujub, lupa diri. Kena sedar, kita andai kata betul lah kita boleh beribadat semata-mata nak redha Allah, itu pertolongan Allah untuk kita. Mujur Allah bagi hati yang macam tu. Patut bersyukur. Jangan takabur. Inilah yang dikatakan orang yang banyak amal tapi Allah benci. Ni contoh dia. Banyak amal tapi Allah benci sebab dalam hati ada sombong. Tengok macam aku ni. Aku buat ibadat tak ada nak harap pahala syurga ni. Harap redha Allah je. Bukan main. Kau orang ni tak boleh harap, tak boleh pakai semua. Semua nak syurga. Kau keluar daripada mana asal kau? Peningan. Kau beranak terus besar ke?
Keluar daripada perut mak kau terus besar ke terus dewasa ke kau lalui kekanak-kanakan dulu. Macam itulah ibadat. Faham tu? Orang sebelum dia sampai peringkat dewasa dia kanak-kanak dulu. Ibadat pun macam tu. Dia baru belajar, dia baru berhijrah. Maknanya kebudak-budakan dalam ibadat. Walaupun umurnya dah banyak. Samalah macam ni wara'. Kita nak pilih wara'. Maknanya kita tak nak mencapai mengambil sesuatu, melainkan kita kena peksa sehabis-habis baru kita ambil. Kita nak pilih jalan tu, silakan, tapi jangan perlekeh yang syarak benarkan tadi. Nampak tak? Untuk orang awam, nampak benda halal, zahirnya halal, orang yang nak bagi tu nampaknya orang baik, harus jangan pelekehkan. Ini apa ni kau main ambil aja. Peksa dulu daripada mana. Tengok macam aku ni, aku tak ambil barang-barang macam ni. Kecuali aku peksa dulu. Jangan macam tu. Jangan macam tu, tuan-tuan. Itu bahaya ibadat tak ada ilmu. Jangan buat main. Beribadat tak ada ilmu, jangan buat main. Nanti jadi syok sendiri. Syok sendiri. Rupa-rupanya Allah benci. Hormatlah, baguslah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti satu masa Allah bagi taufik, Allah bagi ilmu lagi, mudah-mudahan meningkat naik keimanannya. Patut doakan macam tu, bukan pelekeh. Ini pelekeh lah dah. Kemudian maka menyimpan mereka itu atau memakan rumput dan buah kayunya yang tiada syubhah padanya sekali-kali. Dia milih jalan tu, dia tak nak duduk kat tempat-tempat ni, dia pergi jauh daripada tempat orang ramai. Yang dia makan apa? Makan makanan yang ada di situ saja. Dia bercucuk tanam sendiri, tanam sayur, makan sayur-sayur yang dia tanam sendiri, ikan bela sendiri. Tak apa dah kita pilih jalan tu, silakanlah. Nampak tak? Jangan salahkan orang yang duduk bandar tu. Nampak tak? Dah kalau semua lari ke hutan, apa cerita pula? Semua lari ke hutan, apa cerita? Allah buat elok dah. Allah buat elok dah. Allah tak wajibkan wara' ni. Cuma wara' ni untuk insan-insan yang terpilih. Orang yang hebat, takutnya kepada Allah. Dia boleh ambil situ dah. Tapi jangan menyalahkan orang awam. Jangan menyalahkan orang awam. Jangan salahkan orang awam. Kita nak beramal macam tu, silakan. Alhamdulillah, bagus. Maknanya dia lebih daripada orang lain. Maka doakan orang lain lah. Doakan orang lain. Cuma jangan sombong. Halus ni. Penyakit hati ni halus sangat-sangat. Kalau tak berhati betul-betul, memanglah tak nampak. Perasan hati bersih dah, rupa ada sombong lagi. Padahal amalan banyak dah tu. Tapi dalam hati ada takabur lagi, tak perasan. Tak perasan ada takabur lagi, ujub lagi. Apa maksud ujub? Tak sangka diri boleh begitu. Tak sangka boleh beramal macam tu. Tak sangka boleh ada hati yang macam tu. Tak sangka. Dia tak sangka. Apa tak sangkanya? Itu kekuasaan Allah nak bagi siapa dia bagi. Siapa dia nak bagi dia bagi. Apa yang kita tak sangkanya? Itulah kekuasaan Allah, bukan kekuasaan kita. Itulah kehebatan Allah, bukan kehebatan kita. Yang jadi ujub ni sebab memandang kehebatan diri. Hebatnya aku ni. Orang lain beramal nak syurga, aku nak redha Tuhan. Dahsyat aku. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah jauhkan. Beramal macam mana pun, kalau ada ujub, takabur, habis. Dua benda ni lah yang menjahanamkan amalan yang kita buat. Ingat, dua benda ni
yang menjahanamkan amalan yang kita buat. Sebanyak apa pun jahanam, habis, tak ada faedah. Kita takkan dapat ambil faedahnya lepas mati besok. Dua benda ni, ujub dan riak. Dia dah penat-penat daripada awal dulu, daripada jahil, daripada jahat, daripada maksiat. Dia dah lalui proses tu. Daripada tak pandai jadi pandai, daripada tak reti jadi reti, daripada malah ibadat jadi rajin, daripada terlibat dengan benda haram dah boleh tinggal benda haram, daripada malah tinggal benda wajib dah buat benda wajib, sampai satu peringkat dia berjumpa dengan ujub dan takabur pula. Habis sia-sia perjalanan dia tadi. Susah payah dia beribadat yang selama tu, nak sampai peringkat boleh beribadat banyak tadi tu, hancur akhir. Sebab ni tak boleh menyelamatkan diri daripada penyakit takabur, ujub, riak tadi. Ingat senang ni nak masuk syurga ni? Ingat senang ke nak masuk syurga? Ulun ibadat aja, tak payah ambil tahu pasal ibadat, ulun aja. Buat ibadat tonggang terbalik, tak payah belajar macam tu. Sembahyang jemaah aja, ilmu tak nak ngaji, agak-agak dapat ke? Habislah syok sendiri je. Ilmu tak boleh, kena ngaji. Macam mana nak Allah terima amalan kita dengan kita tak mengaji? Banyak benda yang kita nak kena tahu, bukan satu dua je. Penyakit-penyakit hati pun kita tak habis kenal lagi. Maksiat hati, ada berapa maksiat hati? Entahlah. Dah macam mana? Maksiat hati ada berapa? Maksiat hati yang merosakkan pahala amal yang kita dah buat, tak kisah amal banyak, amal kecil, amal besar, amal zahir, amal batin, boleh jadi rosak, jadi jahanam dengan sebab penyakit-penyakit hati tu. Apa dia penyakit-penyakit tu? Entahlah. Dah macam mana? Macam mana kita beribadat dalam keadaan kita tak tahu benda yang merosakkan ibadat kita? Macam mana kita nak beribadat? Macam mana kita nakkan pahala? Macam mana kita nak redha? Macam mana kita nak redha Allah tadi? Konon-konon nak redha Allah tadi, dalam keadaan kita pun tak tahu benda yang menggagalkan kita daripada mendapat kita pun tak tahu apa benda. Cuma semata-mata pulun ni, ibadat nak redha Allah, ibadat nak redha Allah, ibadat nak redha Allah, tapi ilmu tak ada. Tu kata nanti jadi syok sendiri. Syok sendiri. Lepas tu mengaji, orang ajak mengaji tak nak. Sombong. Berasa pandai dah, berasa tahu dah perangkap-perangkap syaitan nafsu. Berasa macam alim dah, tak berhajat nak belajar dah. Habislah, kena tipu lah. Itu namanya beribadat dengan nafsu. Ulama kata ibadat dengan nafsu, bukan ibadat dengan ilmu. Ibadat dengan nafsu habislah. Memang pada mata kasar orang kata kita banyak ibadat, sebenarnya tak ada apa pun di sisi Allah, sebab kita ibadat dengan nafsu, bukan dengan ilmu. Nak selamat, ibadat mesti dengan ilmu. Baru dia tahu selok-belok nak kena buat macam ni, tak boleh buat macam tu. Buat macam ni tak sah ibadat, buat macam ni tak sah pahala, buat macam ni Allah tak terima. Macam tu kena ngaji. Penyakit hati yang macam ni kalau ada dalam hati aku, Allah benci aku. Walaupun aku boleh berqiyamul lail tiap-tiap malam, Allah benci aku, Allah tak redha aku. Ni kita tak nak ambil tahu. Orang ajak mengaji tak nak. Nak sembahyang jemaah haji, mengaji tak mau. Padahal mengaji tu lagi besar pahala daripada solat jemaah lagi. Nak tarawih je, fardu ain tak nak ngaji, habislah tu. Na'udzubillah, habislah. Harap-harapnya selamat. Tapi kata ulama, contoh orang yang beramal kerana nafsu, tu contoh. Petanda dia ada. Apa petanda kita beramal mengikut nafsu bukan ikut ilmu? Apa tanda dia? Kita akan seronok buat yang sunat dan mengabaikan yang tu nafsu lah tu. Habislah tu. Tarawih rajin pergi, fardu ain tak nak mengaji, habis. Tarawih penuh masjid surau, kelas fardu ain, tauhid, fiqh, tasawuf, tajwid tak nak mengaji, habislah tu. Nafsu, ibadat dengan nafsu, mengejar yang sunat, meninggal yang
Tapi kita, ulama bagi tahu, kita tak nak, tak percaya. Kita berasa kita alim lagi daripada ulama. Kita rasa kita lagi pandai, lebih cerdik dalam bab ibadat lagi, padahal mengaji pun tidak. Ni penyakit hati lah tu. Tu cerita penyakit hati lah tu. Ni penyakit hati. Payah nak baiki. Tak nak mengaku kesalahan, tak nak mengaku kesilapan. Nak kata betul juga cara ibadat macam tu. Ulama kata salah, jangan. Aku tak peduli. Ulama kata ngaji, padu ain jangan tinggal. Sambil-sambil buat padu mengaji padu ain, buatlah amalan. Tak ada, tak nak ngaji padu ain. Nak buat amal je. Buatlah. Ikutlah. Kalau selamat. Tapi terang-terang tak selamat lah. Nak selamat macam mana? Sembahyang dalam keadaan Tuhan pun tak kenal. Sifat mazmumah yang merosakkan amal pun kita tak tahu. Perangkap syaitan pun kita tak tahu. Nak menyelamatkan diri daripada tipu daya nafsu syaitan pun kita tak tahu. Nak selamat macam mana? Cuba bagi tahu. Nak selamat macam mana? Nak masuk ke dalam suatu hutan, nak berjalan dalam hutan yang penuh dengan binatang buas, perangkap, jerangkap, musuh dalam keadaan kita tak ada ilmu nak lalu situ. Agak-agak boleh selamat. Tak jumpa jalan keluar lah jawab. Macam itulah ibadat. Macam itulah ibadat. Nak berjalan ibadat tapi tak nak ambil tahu, habislah kita. Na'udzubillah. Sebab tu ngaji. Ni bulan Ramadan, bulan puasa ni dah tiap-tiap malam datang ke surau. Agak-agak lepas Ramadan datang surau juga ngaji. Ini tarawih berderu-deru, berlapis-lapis saf. Padu ain, belajar bab sembahyang, kosong, tak ada orang nak mengaji. Macam mana tu? Tengok orang tarawih, berapa ramai baca Fatihah dalam hati? Berapa ramai orang yang solat tarawih tu baca Fatihah dalam hati? Berapa ramai yang takbir dulu lepas daripada sebelum imam sudah takbir? Banyak. Tak tahu. Tapi nak beramal. Orang ajak mari mengaji. Tak nak. Habislah. Sebab tu selagi ada sifat sombong dalam hati kita, memang kita takkan selamat. Sebab tu kena buang sombong ni. Buang. Kena mengaku aku ni tak pandai, aku ni bodoh, aku ni bebal, aku ni tak reti sembahyang. Baru nak pergi belajar. Tapi kalau berasa aku dah pandai, aku dah reti, aku dah alim, itu yang duduk peluk tubuh. Sebab apa nak belajar-belajar? Padahal tak tahu. Itu nasihat untuk kita sendiri dan anak bini kita dan kawan-kawan yang nak dengar. Tak nak dengar terpulang. Tak nak sudah. Kita tolong bagi tahu. Sebab ulama duk pesan macam tu. Kalau tak nanti dapat penat je. Dapat penat, buang masa, buang tenaga, buang harta, beribadat macam nak mati, tapi jadi dosa. Jadi dosa, bukan jadi pahala, jadi dosa. So menyesal, kalau aku tahu dulu aku mengaji, dah lambat dah, dah kena tanam dah, dah kena kambus dah kena tanam dah, nak mengaji macam mana? Nak mengaji waktu hidup ni sebelum mati lagi. Sementara sihat, kaki boleh berjalan pergi surau, sementara boleh bawa kenderaan. Waktu tu lah, waktu sewaktu senang, sebelum sakit, sebelum susah, waktu sihat sebelum sakit, waktu hidup sebelum mati. Dah mati nak mengaji macam mana? Aku rasa nanti aku nak mengaji lah bab sembahyang. Bila? Nantilah lepas kena tanam. Nanti lepas aku dah mati besok, aku dah mati kena tanam besok, aku nak pergi ngaji pada ain lah, mengaji bab sembahyang, tauhid. Apa kejadah dah mati dah. Tunggu balasan je lah. Nak mengaji waktu hidup ni. Ini tazkirah Ramadan. Takarrub nama dia. Jangan syok sendiri beribadat. Bukan apa tuan-tuan, nanti kita yang rugi, bukan orang lain. Nanti kita yang rugi, kita yang menyesal. Kawan-kawan sekalian, dengarlah. Dengarlah nasihat ulama. Bukan nasihat saya tu, nasihat ulama. Saya tolong sampaikan saja. Dengarlah. Kalau kalian nak apa yang kalian buat, kebaikan yang kalian buat, kalian nak tengok dia punya balasan baiknya besok selepas mati, mengajilah.
Barulah kita masuk dalam golongan yang Allah Ta'ala kata tu, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Makna sekecil apa pun kebajikan yang kau buat, kau akan tengok balasan baiknya besok di hari kiamat. Ini untuk orang yang beramal dengan ilmu. Tapi kalau beramal dengan nafsu, jangan kata beramal kecil, buat amal besar pun dia tak akan tengok kebajikan dia. Buat wakaf masjid, tolong orang fakir miskin, tolong anak yatim, habis ratus ribu, juta-juta, tapi tak ada ilmu. Kau takkan dapat tengok kebajikan dia. Sebaliknya kau akan tengok dia punya balasan azab daripada Allah. Beringatlah, berhati-hatilah, berwaspadalah. Kemudian kata musannif lagi, maka orang yang tinggi cita dirinya kepada mencapai akan manzilah warak yang tinggi, maka lazimlah atasnya bahawa menanggung kepayahan dan sabar atasnya. Siapa nak darjat tinggi, kenalah sabarnya pun tinggi. Siapa nak darjat tinggi, pangkat tinggi, kena sabarnya pun tinggi lah. Nak gaji banyak, nak gaji besar, nak naik pangkat, dah tentulah dia masalahnya lebih besar dia nak kena hadap. Nak jadi manager, nak jadi CEO, nak jadi apa benda kejadah tak tahulah. Dah tentulah dia punya masalah lagi besar lagi banyak benda dia nak kena fikir, lagi banyak benda dia nak kena hadap. Padanlah dengan gaji dia tu. Itu cerita kalau dunia lah, kalau dunia. Bersamalah juga kalau nak pangkat tinggi di sisi Allah, nak pangkat hebat di sisi Allah, maka kesabaran dia bukan kaleng-kaleng. Bukan kaleng-kaleng. Bukan kata sabar ada batasan. Itu bukan. Sabar ada batasan. Itu tak dapat. Sabar ada batasan tak dapat. Sabar sampai mati. Itu baru betul. Ini sabar ada batasan. Sabar ada batasan tak dapatlah pangkat tinggi. Turun pangkat lah. Selama ni orang buat jahat pada dia, dia sabar, dia tak balas. Orang buat jahat pada dia, dia tak balas. Orang buat jahat pada dia tak balas. Dia kata jangan sampai aku hilang sabar. Masuk kali ke yang seterusnya, orang buat jahat, dia balas dengan kejahatan juga. Habislah. Turun pangkat. Dia kalau nak pangkat dia tinggi, dia kena sabar sampai dia kena tanam. Sabar sampai kena tanam. Faham tu? Bini kena sabar dengan lelaki sampai mati. Faham? Oi, bini-bini. Kena sabarlah dengan untuk lelaki kita tu. Sabar sampai bila? Sampai meninggal. Kalau dia tak meninggal, kita yang meninggal. You. Dan nak pangkat tinggi kan? Ada yang menyesal berkhidmat dengan suami. Kenapa nak menyesal kalau kita khidmat kerana Jangan. Sebab tu kena ngaji. Ya Allah, ngaji. Kalau kita menyesal dengan kebaikan yang kita buat sebab orang tak buat baik dengan kita, itu menunjukkan kebaikan yang kita buat selama ni kerana manusia. Saya kecewa lah dengan tuan-tuan ni. Selama ni saya buat baik, macam ni balasan tuan-tuan kat saya. Menyesal saya buat baik. Dapat tak? Agak-agak apa yang saya dapat? Sebab selama ni saya buat baik dengan tuan-tuan, saya mengharapkan balasan baik daripada tuan-tuan. Bukan balasan baik daripada Allah. Faham tak? Dengan baik-baik ni. Saya buat baik dengan tuan-tuan, tapi saya harapkan supaya tuan-tuan balas baik. Saya dapat balasan baik bukan daripada Allah, daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan tuan-tuan ikut cakap saya, mudah-mudahan tuan-tuan bagi harta kat saya, mudah-mudahan tuan-tuan puji-puji saya. Itu saya harapkan. Sebab tu saya buat baik ni. Tiba-tiba tuan-tuan tak buat benda seperti yang saya nak. Saya pun rasa kecewa dengan kebaikan yang saya buat selama ni pada tuan-tuan. Menyesal aku buat baik selama ni. Rasa sia-sia aku buat baik selama ni. Habis amalan saya.
Tapi kalau saya buat baik kepada tuan-tuan kerana Allah, saya nakkan redha Allah, nakkan pahala daripada Allah, meskipun kebaikan yang saya buat puan-puan tak balas pun dengan kebaikan, saya tetap akan dapat balasan baik daripada Allah. Kenapa perlu saya kecewa? Kenapa saya nak kecewa sedangkan balasan perbuatan baik saya akan dibalas baik oleh Allah? Ini salah kita. Sebab itulah Islam mewajibkan ikhlas dalam ibadat. Kita tak ikhlas, sebab tu kita kecewa dengan kebaikan yang kita buat. Kita tak ikhlas dalam ibadat. Kita pembohong, kita dusta, kita bohong, kita kata ikhlas. Tak, sebenarnya tidak ikhlas. Sebenarnya kita nak balasan baik daripada manusia. Manusia tu tak pedulilah, laki kita ke, bini kita ke, anak kita ke, kawan-kawan kita ke, tu manusia. Murid kita ke, guru kita ke, tu manusia. Bila kita nakkan balasan baik daripada manusia, yang nama laki, yang nama bini, yang nama anak, yang nama kawan, maknanya amalan kita tidak ikhlas. Kita harapkan balasan daripada makhluk. Tapi kalau dia buat kerana Allah, dia tak peduli. Orang balas baik tu kira bonus. Dia buat baik, orang balas baik tu kira bonus lah tu. Dia buat baik, orang tak balas baik, dia tetap yakin dia akan dapat balasan baik daripada Allah. Dia akan seronok dengan amalan dia. Betul kan balik hati kita ni? Betul kan balik? Betul kan balik? Yang laki yang bini sama je. Yang laki pun kecewa. Kecewa lah bini aku buat macam ni. Nyesal selama ni bagi nafkah. La ilaha illallah. Kenapa pula? Kau tunaikan tanggungjawab kau kepada anak bini tu. Kerana siapa? Kau buat tu kerana siapa? Penat-penat kau cari rezeki pagi petang siang malam tu, kau nak mengabdikan diri kepada bini kau ke kepada Allah? Yang kita laki-laki berpenat lelah mencari rezeki pagi petang siang malam, kita sedang mengabdikan diri kepada bini kita ke kepada Allah? Kalau kita abdikan diri kepada bini, kita akan menyesal kalau kebaikan kita tak dibalas baik oleh bini kita ataupun anak-anak kita. Tapi kalau pengabdian diri kita tu kepada Allah, kita akan seronok dengan pengorbanan kita. Sebab kita tahu setiap susah lelah kita, penat lelah kita, Allah akan balas. Walaupun anak bini kita tak hargai kita. Betulkan balik niat kita. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Taubat kepada Allah. Allah akan gantikan dengan pahala yang lain. Taubat. Mengaku bersalah dengan Allah. Ya Allah, selama ni aku salah meletakkan niat aku dalam berkhidmat dalam rumah tangga. Tak kira laki, tak kira bini. Betulkan balik. Aku buat kerana Allah. Aku khidmat kepada suami bukan kerana suami, tapi kerana Allah yang perintah aku begitu. Aku bersusah payah cari nafkah pagi petang siang malam untuk bini bukan kerana bini, tapi kerana perintah Allah atas diri aku sebagai suami. Macam tu. Sebab tu suruh ngaji. Mari mengaji. Ramadan boleh datang, puasa lagi, dah lah lapar, boleh datang pula surau. Hari biasa senang-senang, kenyang-kenyang, tak boleh datang pula. Terbalik kod. Patut Ramadan lah tak ramai, lapar. Patut Ramadan lah tak boleh datang, lapar. Kenapa tak datang? Lapar. Puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak ada tenaga. Ini Ramadan pula ramai, waktu boleh makan minum tak datang pula dah. Tarawih lagi lambat daripada kuliah maghrib lagi. Tarawih lepas isyak baru mula. Kuliah maghrib lepas maghrib. 5 minit nak azan pun Tok Bilal dah bagi surat, suruh berhenti dah. Ustaz, berhenti Ustaz, waktu isyak masuk dah ni. Berhentilah awal. Nampak tak tu? Istiqamah, azam insya-Allah. Azam dalam hati, aku lepas habis Ramadan ni aku nak datang surau juga. Aku nak mengaji. Pahala mengaji fardu ain ni lebih besar daripada tarawih lagi. Pahala yang lebih besar daripada pahala tarawih lagi. Duduk dalam majlis ilmu ni pahalanya lagi besar lagi. Kalau tuan-tuan boleh buat tarawih 1000 rakaat, tak boleh lawan pahala duduk dalam majlis ilmu. Siapa sanggup sembahyang tarawih 1000 rakaat? Mana ada orang sanggup? Tapi boleh dapat pahala yang sebanyak itu, bahkan lebih daripada tu dengan duduk dalam majlis ilmu. Duduk dengar sampai tidur, dapat pahala. Tidur pun dapat pahala, jangan main-main.
Ah, itu kelebihan menuntut ilmu. Ha. Ngaji. Sikit lagi. Mudah-mudahan mudah-mudahan ni kita sedang nak merawat hati kita ni. Kita ni ada penyakit hati dia. Hati kita lah yang buat macam tu. Mengajilah baru kita tahu apa yang patut, apa yang tak patut, apa yang penting, apa yang tak penting, apa yang nak kena dulukan, apa yang nak kena kemudiankan. Bila kita belajar, Allah akan tunjuk salah kita. Bila kita belajar, Allah akan tunjukkan salah kita supaya kita baiki. Kalau kita tak belajar, tak ada siapa nak tegur kita. Kalau kita tak nak mengaji, tak ada siapa nak tegur kesalahan kita. Tapi bila kita mengaji, Allah yang akan menegur kesilapan kita. Allah akan tunjukkan salah selama ni. Contoh macam tadi tu. Bab niat dalam nak khidmat dalam rumah tangga. Ramai yang salah. Sebab tu ramai yang up status kecewa. Tengkorak. Dia kecewa cerita dengan orang. Orang yang ikhlas dia tak akan kecewa. Kau buatlah jahat dengan dia, dia tak kecewa dengan kebaikan yang dia buat. Dia seronok dengan amalan dia. Sebab tu kita tak ikhlas. Buat baik orang tak balas baik, kita kecewa. Sebab niat kita mudah-mudahan nanti dibalas baik. Tiba-tiba orang balas jahat pula dah. Kecewa. Menyesal aku buat baik, kata dia. Habis. Ngaji lah. Ngaji. Kakak mengaji lah, ajak kawan-kawan kita dakwah, ajak, jom belajar, jom mengaji, ajak kawan-kawan kita, tolong. Bukan nak nunjuk baik dah. Supaya masing-masing diselamatkan oleh Allah. Supaya amalan semuanya diterima oleh Allah. Supaya kita semua terselamat daripada tipu daya nafsu dan syaitan. Jangan pentingkan diri sendiri. Bila kita ngaji, kena fikirkan kawan-kawan kita yang tak ngaji, adik-beradik kita yang tak mengaji, ipar-duai kita yang tak mengaji. Kena fikirkan juga diorang tu. Ajak, marilah belajar. Tak apa, jangan putus asa. Allah takkan sia-siakan ajakkan kita, dakwah kita. Biarpun orang yang kita ajak tu tak layan pun perkataan kita, tetap kita dapat pahala membantu agama Allah. Ajak pekik, ajak mari belajar. Orang buat tak tahu je. Tak apa, jangan risau. Allah akan balas. Tapi syarat tadilah. Kena ikhlas. Jangan niat kita nak dakwah orang, niat supaya diikut. Jangan, salah kita tu. Kita dakwah, niat supaya orang ni ikut kita. Salah lah kita. Sebab tu nanti kalau orang tak ikut, kita kecewa. Sebab kita dakwah nak orang ikut kita. Salah lah. Kita dakwah supaya orang tu ikut Allah. Supaya orang tu kenal Allah. Dia belajar. Tu tugas kita, ajak. Dia berubah tak berubah, itu bukan kerja kita. Itu kerja Allah. Kerja kita berdakwah, ajak, mengajak, menasihati, mengingatkan. Kesan tak kesan itu bukan urusan kita. Berkesan tak berkesan itu bukan urusan kita. Yang memberi kesan hanya Allah. Kak ajak kawan-kawan kita ngaji, jom belajar, ceritakan. Kenapa nak kena belajar? Bahaya, apa bahaya kalau kita tak belajar? Ceritakanlah. Janganlah gopoh kita ni. Ada juga yang jenis gopoh, tak sabar nak tengok orang yang kita ajak tu berubah sekelip mata. Hari ni cakap pergi masjid, besok nak tengok dia dah jadi imam masjid dah besok. Tak sabar kita. Bila ni anak saya ni tak berubah dah, puas dah cakap dah. Laki saya ni tak berubah banyak kali dah nasihat, tak berubah lagi. Kau ada kuasa ke nak ubah orang? Kau nak ubah diri kau pun makan daun. Barulah sehari duanya baru celik baru. Baru sehari duanya baru celik, sehari duanya baru pegang kitab, baru sehari duanya duduk dalam kelas. Sabarlah. Kalau kita hebat, kenapa kita tak berubah daripada dulu lagi? Tubik-tubik perut mak kita tu belajar mengaji je. Kenapa kita lalui zaman kita yang macam-macam tu? Kenapa tak terus berubah je kalau kita hebat, kalau kita kuat, kalau kita ada kuasa? Kena fikir orang lain pun sama macam kita. Cuma kita ni mujur Allah pilih je. Jadi janganlah tak sabar, putus asa. Fed up lah nak ajak dia. Wah.
Banyak cantiknya muka. Tu satu lagi perangai kita. Tak sabar. Oh, hari ni ajak orang tu nasihat, nak hari ni tak minggu ni dia mesti berubah jadi baik. Kau sedar tak? Ni mengaji dah. Tasawuf mengaji, tauhid mengaji, tapi pikiran masih macam tu lagi. Dia menganggapkan perkataan kita ni boleh mengubah orang. Tak, perkataan kita tak boleh ubah orang. Yang mengubah ni Allah. Kau pekiklah macam mana, kau cekiklah batang leher dia. Nak suruh dia semayang, dia tak boleh kecuali Allah yang tolong. Kita kena sedar, aku ni ada gigi dengan lidah je, aku boleh cakap je. Berubah tak berubah tu bukan urusan aku. Paling tidak maknanya aku dah usaha nak selamatkan dia. Macam tu lah. Sabarlah. Boleh jadi bukan sekarang, boleh jadi akan datang, nanti dia akan berubah. Boleh jadi selepas aku mati besok dia akan jadi orang baik. Ni dah kita nak tengok depan mata. Ni sifat kita ni. Kalau boleh nak tengok depan mata, kita ni memang tak suka benda lambat. Nak tengok sekelip mata. Nasihat bini hari ni, nak tengok bini jadi wanita solehah hari ni juga. Hari ni cakap dengan laki, nak tengok laki jadi orang soleh hari ni juga. Jangan macam tu. Jangan macam tu. Kena ingat, kita tak ada daya upaya. Sabarlah. Setiap kali dakwah kita tu diberi pahala oleh Allah, walaupun orang tu tak berubah sampai kita mati. Walaupun orang tu tak berubah sampai mati, kita tetap mendapat balasan baiknya daripada Allah. Tapi kalau kita dakwah dengan niat nak menunjukkan yang kita ni orang baik, konon-konon kita lebih baik, tak dapatlah. Sia-sialah dakwah kita. Sebab Allah tahu yang kita dakwah nak menunjuk baik. Ni cakap, bukan saya nak tunjuk baik. Dah? Sabar. Kita ni pun yang semayang ni pun tak tahu berapa hari lagi ni. Tak mustahil Allah tarik balik nikmat mengaji, nikmat belajar, nikmat iman. Allah boleh tarik balik. Jadi jangan sombong. Hari ni kita boleh mengaji pagi petang siang malam, boleh semayang pagi petang siang malam. Tak mustahil esok Allah ambil balik nikmat taufik ni. Jadikan balik kita orang yang jauh lebih jahat daripada dulu lagi. Jangan lupa, jangan sombong. Kena takut nikmat ni, nikmat mengaji, nikmat belajar, nikmat semayang ni Allah ambil balik. Ingat Allah tak kuasa ke nak ubah kita jadi lebih jahat daripada orang lain? Ingat Allah Ta'ala tak kuasa ke nak jadikan kita lebih jahat daripada bini kita, lebih jahat daripada laki kita, lebih jahat daripada anak bini kita, lebih jahat daripada kawan-kawan kita. Ingat Allah tak kuasa ke nak ubah kita? Allah bagi kita jadi taat ni ujian sebenarnya. Nak tengok kita sombong ke tidak, lupa diri ke tidak. Banyak kita lupa diri bila Allah ubah jadi baik, jadi lupa diri. Lupa asal usul. Yang mana dulu kita pun duduk dalam kancah maksiat juga. Dulu ada hajat nak berubah tapi tak boleh nak berubah sebab kita tak ditolong oleh Allah. Baru Allah tolong kita. Sepatutnya kita matang sebab kita dah lalui benda tu. Betul tak? Sebab kita dah lalui benda tu. Dulu kita tengok orang buat baik tapi kita tak boleh nak buat baik. Kita tengok orang mengaji tapi kita tak boleh nak mengaji. Kita tengok orang tutup aurat tapi kita tak mampu nak tutup aurat. Tapi keinginan ada. Menunjukkan kita lemah. Kita tak ada kuasa. Begitulah juga orang lain. Yang sekarang ni yang kita tengok pada mata kasar kita ni, dia jahat, dia maksiat. Macam tu. Itulah diri kita dulu. Macam itulah kita dulu. Nak bagi sedar yang kita ni memang sangat-sangat bergantung, berkendak kepada Allah yang menolong, menyelamatkan. Kemudian kata musannif lagi. Turun giar balik. Tadi masuk giar apa tu? Ada penegasan nak bagi tahu. Sebab ada yang tak faham, ada yang tak faham. Nak berubah. Oh ya. Kalaulah perkataan kita ni boleh mengubah manusia, tak ada seorang pun yang jahat atas dunia. Kalau perkataan makhluk ni boleh mengubah, ada kuasa mengubah, takkan ada tinggal seekor pun orang kafir atas dunia. Pasti semuanya beriman. Tengok tu. Nabi tu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa waktu zaman Nabi tak semua masuk Islam? Sedangkan Nabi tu, siapa nak lawan dia? Dia ketua.
Tapi kenapa ramai yang kafir waktu tu? Kenapa tak? Menunjukkan perkataan Nabi pun tak boleh mengubah manusia. Yang mengubah manusia daripada jahat ke baik ni, daripada kafir beriman ni Allah, walau dia Nabi sekali pun, walaupun ulama sekali pun, dia kena sedar, kena tahu. Kalau perkataan kita boleh mengubah manusia, tak ada seorang jahat pun atas dunia. Allah nak buka peluang supaya kita ni banyak pahala dakwah, banyak pahala mengajar. Yang mana benda-benda tu buat jadi penghapus dosa kita yang dulu-dulu. Tapi kita tak faham. Bila Allah ubah kita, wah konon-konon kita dah baik lah, orang lain bukan main jahat lagi. Padahal kita tak sedar, kita dulu lagi jahat daripada tu. Sombong tu namanya sombong, lupa diri, tak sedar ke diri, tak berasa mujur diselamatkan oleh Allah. Patut kena ada perasaan, ya Allah, harap bagilah taufik, ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah. Aku ni tak ada kuasa nak ubah dia jadi baik, ya Allah. Aku hanya mampu bagi tahu je, aku hanya mampu nasihat je. Kau yang maha kuasa, ya Allah. Tapi aku akan usaha sampai sampai aku mati, aku akan usaha, ya Allah. Mudah-mudahan. Allah nak tengok kita putus asa tak putus asa. Kalau kita putus asa, maknanya kita pun tak kita pun tak betul lah. Kalau kita pun putus asa, menunjukkan kita pun tak kita pun tak betul, kita pun tak baik. Orang yang bersungguh-sungguh, dia tak akan putus asa. Tengok Nabi SAW, Nabi tak putus asa. Sebab tu sampai kepada kita Islam. Kalau Nabi putus asa, tak merasa kita. Tak merasa kita. Kita cepat putus asa. Sebab kita berpegang pada usaha dan ikhtiar kita. Kita percaya pada diri kita, bukan percaya kepada Allah. Kita percaya kepada usaha kita. Sebab tu bila kita berusaha tak dapat apa yang kita nak, kita jadi kecewa. Sebab kita meletakkan kepercayaan tu pada usaha kita. Kadang-kadang usaha kita tu boleh mengubah sesuatu. Kadang-kadang usaha kita itu makhluk Allah yang tak boleh mengubah sesuatu. Pakat-pakat ngajilah, pakat-pakat ngaji, mentara kita hidup ni ngajilah. Nanti kita yang beruntung bukan orang lain, kita yang bahagia bukan orang lain, kita yang selamat bukan orang lain. Baik, kemudian katanya musannif lagi. Jadi kalau kita nak pangkat tinggi di sisi Allah, apa faedahnya kalau dapat pangkat tinggi sisi Allah ni? Apa faedah dia? Senang urusan akhirat besok. Urusan kita akhirat besok jadi mudah apabila kita ada pangkat yang tinggi di sisi Allah. Sama macam kat dunia ni, ibaratnya orang yang ada pangkat tinggi mudah urusan dunia ni. Pada adat lah. Kita tengok tu datuk-datuk, Tan Sri, mudah tak urusan dunia dia? Mudah tak? Mudah je. Sebab dia ada pangkat. Tak apalah tu cerita dunia ni. Jadi orang yang ada pangkat kedudukan yang mulia, yang istimewa, yang tinggi di sisi Allah, tak kira laki, tak kira perempuan, tak kira miskin, tak kira kaya, dia ada pangkat tinggi di sisi Allah, maka mudahlah urusan akhirat dia besok. Yang tak ada pangkat, yang merempat, habislah, susahlah hari kiamat besok. Yang kata masuk kiamat sana, nak mati sakaratul maut tu pun susah dah. Nak masuk pintu kiamat tu pun susah dah. Dengan sebab tak ada pangkat yang tinggi di sisi Allah. Tapi kalau dia ada pangkat di sisi Allah, Allah akan mempermudahkan langkah dia nak masuk ke alam kiamat, alam akhirat tu. Sakaratul maut, Allah akan bantu dia. Sebab dia ada pangkat di sisi Allah. Mana nak dapat pangkat ni? Ni, sekarang ni lah, waktu hidup ni lah kena usahakan. Jadi orang pemaaf, jadi orang sangka baik, jadi orang yang sabar. Macam tu. Inilah yang menyebabkan pangkat hamba tadi jadi tinggi di sisi Allah. Sabar, redha, tawakal, sangka baik dengan Allah, pemaaf. Ini yang menjadikan pangkatnya tinggi. Besok yang mudahnya dia. Bukan mudah untuk diri dia. Dia pun besok boleh menolong orang lain di hari kiamat. Dia boleh bagi syafaat pada sesiapa dia besok. Allah Ta'ala kata, Polan dan Polan, tolonglah hari ni. Hari kiamat ni, hari ni kau nak tolong siapa? Kau tolonglah. Nampak tak tu? Sebab apa tu? Dia ada kelebihan di sisi
Sebab tu kalau kita, isteri kita ada masalah, kita sebagai suami, usaha jadi suami yang bertakwa. Usaha jadi suami yang soleh. Supaya besok di hari kiamat kita boleh menyelamatkan bini dan anak-anak kita. Kalau suami kita jahat, kita usaha jadi isteri solehah. Supaya kita ada pangkat tinggi sisi Allah. Mudah-mudahan nanti dapat menyelamatkan suami dan anak-anak kita. Kalau mak ayah kita jahat, kita usaha jadi anak yang bertakwa. Supaya besok kita boleh menyelamatkan ibu bapa. Macam tu. Bukan kejahatan orang lain tu kita ambil jadikan alasan dan lesen untuk kita jadi jahat juga. Kenapa saya nak jadi baik sebab suami saya jahat? Kenapa saya nak jadi baik sebab isteri saya jahat? Maknanya kalau suami jahat, saya kena jahat juga. Kalau bini saya jahat, saya pun kena jahat juga. Macam tu. Ini kaedah mana kita ambil? Banyak orang awam fikir macam tu. Bila pasangan jahat, oh ini peluang untuk aku buat jahat juga. Sebab apa? Sebab dia jahat. La ilaha illallah. Betapa jahilnya kita. Usahalah. Dah kita tahu suami kita tak baik. Usaha jadi isteri solehah. Allah terima doa isteri solehah ni. Isteri solehah ni jangan kata suami. Bapa, mak dia pun dia boleh selamatkan daripada neraka Allah besok. Isteri solehah, dia boleh menyelamatkan mak ayah dia. Sebab tu kita, kalau ada anak yang taat pada suami, itu rahmat besar daripada Allah. Sebenarnya Allah dah anugerahkan kita anak perempuan yang soleh. Tu besok ada peluang menyelamatkan kita. Sebab tu mak bapak kena faham. Baru ni ada masalah kawan kita. Dia bergaduh laki bini. Memang salah dua-dua kan? Salah dua-dua. Tapi alhamdulillah dah baik. Dah berbaik-baik. Mak bapak pula masuk campur. Mak bapak dia ni tak bagi bini dia balik kepada laki dia. Padahal laki bini dah tak ada masalah. Ni, mak bapak pula. Ada jenis mak bapaknya tu. Kau tak ada hak. Kau tak ada hak. Bila suami, laki bini tadi dah berbaik-baik, dah berdamai, kita mak bapak tak ada hak nak tahan bini, anak kita tu balik kepada laki dia. Jangan. Haram hukum dia. Jangan putuskan silaturahim. Bahkan ni nak merobohkan pula perhubungan suami isteri. Jangan. Kita kena ingat, bila bini anak perempuan kita dah lepas pada orang lain, itu bukan hak kita dah. Kita mampu bagi nasihat je. Tapi nak kata jangan balik, itu bukan hak kita. Itu bukan hak kita. Kecuali kalau anak perempuan kita balik jadi mudarat. Itu lain. Kalau anak perempuan kita balik kepada laki dia sepak terajang lagi contohnya, kena bunuh contohnya, itu tak apa, adalah sangat berat. Itu pernah satu ketika kan, ada seorang bapa dia sakit, ke mak dia sakit. Tapi bini dia zaman sahabat kalau tak silap. Suami dia kata kalau saya tak ada rumah jangan keluar mana-mana. Kebetulan mak bapak dia sakit sampai meninggal. Dia tak pergi. Sebab apa? Taatkan suami dia. Memang orang kata aku punya anak ni mak bapak sakit benda ni, padahal arahan suami dia tadi. Dia kata kau jangan keluar, aku tak ada rumah, kau jangan keluar. Zaman dulu mana ada handphone. Dia tunggu dah suami balik sampai meninggal. Nak pendekkan cerita, sebab anak yang macam tu yang taat pada laki tadi, Allah selamatkan bapak dia, mak dia meninggal tadi daripada azab neraka, sebab anak perempuan dia tadi yang taat dengan suami. Macam tu. Usaha. Orang lain jahat, jangan kita jadi jahat juga. Itu saya jadi baiklah. Sambil doa kan, sambil nasihat kan. Ini dah gitu. Ini sedang molek alasan ni. Ni alasan ni. Ini macam ada jalan nak jadi jahat juga ni. Sebab orang esok nanti kalau orang tanya kenapa dia dah berubah macam tu, sebab dia kecewa dengan bini dia, sebab tu dah tunggang arak sekarang. Yang tu pula sebab apa tu? Dulu ke masjid suruh belajar, kenapa pula dah dedah aurat apa benda semua tu? Dia kecewa dengan laki dia tu. La ilaha illallah. Banyak berlaku sekarang.
Banyak berlaku sekarang. Konon-konon nak menzohirkan kekecewaan dia, lalu dia pun buat maksiat. Itu tindakan paling bodoh sekali. Tindakan paling bodoh sekali. Kecewa dengan orang, kita buat maksiat. Kebodohan yang paling tahap dewa kali. Na'udzubillah min zalik. Kembalilah kepada Allah. Ngajilah. Baru kita tahu apa yang perlu kita buat, apa yang kita tak perlu buat. Jangan jadikan alasan orang lain jahat untuk kita jadi jahat. Jangan. Jadi, pernah ada satu cerita, suami dia masalah. Tak semayang, minum arak, kaki perempuan. Tapi bini dia ni punya sabar. Subhanallah. Apa suami dia suruh dia, selagi benda yang suami dia suruh tu tak menyalahi syariat, dia ikut macam biasa. Suami dia balik, dia layan sebagai suami. Tugasan dia sebagai isteri, siapkan makan, siapkan ini, siapkan itulah. Tapi suami dia bukan orang baik. Tapi tengok isteri dia tadi punya pegang hatinya dengan Allah. Dia teruskan tanggungjawab dia. Sebab dia tahu dosa suami bukan tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia khidmat pada suami. Itu tanggungjawab dia. Kalau dia tak berkhidmat pada suami dia, itu dosa dia. Ada pun perbuatan jahat suami dia tadi, tak semayang, berzina, macam-macam lagi, itu dosa suami dengan Allah. Dia tak pandang benda tu. Yang dipandang, aku sebagai isteri ada perintah Allah atas diri aku untuk melayani suami aku. Dia jaga baik-baik. Maknanya dia isteri soleh, dia isteri soleha. Akhirnya, lepas mati dia, suami dia berubah jadi orang baik. Nampak tak? Sebab tu kita jangan nak tengok perubahan tu depan mata. Jangan kita nak perubahan tu depan mata. Baru sebulan dua, setahun dua kita nasihat nak tengok orang berubah. Jangan. Jangan putus asa. Tu kisah benar tu. Bukan kita lawak tu, kita sungguh. Tapi punyalah diharap, ya Allah, ubahlah suami dia. Tapi bila suami dia ada di rumah, dia khidmat macam biasa. Dia tak tinggi suara dengan suami dia, beradab dengan suami. Tapi suami bukan orang baik pun. Tapi tengok, tu isteri yang ada ilmu. Akhirnya barakah kesolehan dia, Allah ubah suaminya jadi suami soleha. Tapi waktu tu dia dah tak ada lah. Dia dah meninggal. Suami ni jadi orang baik. Tinggal semua, cuci tangan semua. Kita nak hari ni nasihat, hari ni berubah jadi malaikat. Kita pun tak baik. Hati kita pun tak baik lagi. Apatah lagi nak ubah orang ni. Nak ubah diri sendiri jadi lebih baik pun payah. Jadi jangan syok sendiri. Pegang pada Allah. Allah tahu hasrat kita. Allah tahu hasrat kita nak suami jadi bukankah? Ke Allah tak tahu hasrat kita? Allah tahu. Dia tahu sedia kala lagi dah. Sebelum dia jadi laki kita, Allah dah tahu segala-gala. Sebelum dia jadi bini kita, Allah dah tahu segala-galanya. Sabarlah. Allah tahu kita ada hasrat nak suami jadi baik. Allah tahu kita ada hasrat nak isteri kita jadi baik. Tapi kita lemah, kita tak ada kuasa. Kalau kita ada kuasa hari ni kita ubah. Hari kahwin itulah kita akan ubah dia jadi sebaik-baik pasangan kita. Kalau kita ada kuasa. Sabarlah. Sabar. Nafsu kata jangan. Nafsu kata jangan sabar. Syaitan pun datang kipas juga. Jangan. Mana berhenti jadi. Dan di jalan akan mereka itu supaya mencapai akan manzilah mereka itu. Wallahu a'lam. Cukup sampai situ. Tapi walaupun pendek tu, padat tu. Walaupun pendek banyak benda tu. Walaupun pendek, tapi banyak benda tu kita sampaikan tu. Mudah-mudahan dapat manfaat untuk diri saya sendiri, khususnya dan anak bini saya dan kawan-kawan yang saya kasihi sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kita manfaat, ya Allah. Jadikan kita orang sabar, kita ni tak sabar. Kena selalu minta, ya Allah, jadikan aku orang sabar, ya Allah. Lepas semayang, dalam sujud semayang tu, sujud terakhir tu, doa dalam sujud yang terakhir tu, doa dalam hati, ya Allah, jadikan aku orang sabar dalam segala hal, ya Allah.
doalah, mintalah. Kita tak ada kuasa, mintalah. Dah kita tahu kita tak sabar, mintalah yang memiliki kesabaran tu, yang empunya kesabaran tu, minta pada dia bagi. Ya Allah, bagikan aku sabar ya Allah untuk hadapi masalah dalam rumah tangga aku. Dalam sujud tu minta, ngadu dengan Allah. Waktu tu direct, dalam solat ni direct kita dengan Allah, tak ada perantaraan lah. Minta sungguh-sungguh. Suami kita masalah, bini kita masalah, anak-anak kita masalah, kawan-kawan kita masalah, minta pada Allah. Bini kita milik Allah, laki kita milik Allah, anak-anak kita milik Allah, kawan-kawan kita milik Allah. Minta kepada pemilik dia je. Minta kepada pemilik suami kita, iaitu Allah. Minta kepada pemilik bini kita, iaitu Allah. Minta, ya Allah, jadikan aku sabar ya Allah. Sabar ya Allah, apa yang kau dah aturkan ni yang terbaik untuk aku. Kau lebih mengetahui ya Allah. Minta sabar. Minta sabar. Kita ni tak faham sebenarnya. Banyak kita tak faham. Itu yang membuatkan kita cepat nak putus asa. Minta pada Allah. Ya Allah, jadikan aku orang sabar ya Allah. Aku harap ya Allah, aku lemah, aku dhaif, aku tak ada apa-apa. Tapi sesungguhnya kau tahu impian aku ya Allah. Aku nak suami yang gini, aku nak isteri yang macam ni. Tapi aku lemah ya Allah, aku dhaif, aku tak kuasa ya Allah. Kalau aku kuasa, aku akan ubah pasangan aku, anak-anak aku jadi orang yang terbaik. Aku akan ubah dia, aku jadi orang yang baik ya Allah. Tapi aku tak ada kuasa ya Allah. Minta sungguh-sungguh ni, Ramadan ni, minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh, minta sungguh-sungguh. Minta dengan hati. Jangan dengan lidah ya. Dalam hati minta. Ngaku hina, ngaku lemah, ngaku dhaif, ngaku tak kuasa. Hinakan diri kita dulu. Celakan diri kita dulu. Hinakan diri kita dulu. Celakan diri kita dulu. Barulah mudah doa kita tu nanti didengar oleh Allah. Jangan minta dalam keadaan hati kita ada rasa sombong, rasa suci. Jangan minta dengan penuh kehinaan. Minta dengan penuh kefakiran. Ya Allah, aku bermohon dengan kefakiranku, dengan kefakiranku ya Allah kepadamu ya Allah, dengan kehinaanku kepadamu, dengan kefakiranku kepadamu, aku bermohon ya Allah. Mintalah. InsyaAllah ni Ramadan ni, alhamdulillah, banyak kawan-kawan kita, ada di kalangan saudara mara kita tak dapat dah nak mengecapi, menikmati duduk dalam bulan rahmat Ramadan ni. Tapi kita Allah bagi lagi peluang, alhamdulillah, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Minta. Allah tahu kita punya pasangan ada masalah. Allah tahu. Dia yang atur. Dia yang aturkan masalah tu. Bukan benda tu berlaku tanpa Allah kehendak, tanpa Tuhan tahu dah. Dia yang dah persiapkan sedia kala lagi, kau akan memiliki pasangan yang begini. Bukan benda tu jadi dengan sendiri, dengan Tuhan tak tahu dah. Allah tahu dah. Dia yang aturkan. Mustahil dia akan jadi pasangan kita kalau Allah tidak aturkan. Allah yang aturkan. Sebenarnya Allah datangkan pasangan kita tu sebenarnya untuk menjadikan asbab kita dapat banyak pahala dan kebajikan. Tapi kita tak faham. Yang kita faham, kalau Allah Ta'ala tu buat baik dengan kita, dia akan bagi pasangan yang lurus macam bendul. Tu baru kata Tuhan bagi kita benda baik. Dah. Allah bila sayang hamba dia, Allah nak bagi dia pahala yang banyak, nak naikkan pangkat darjatnya, Allah akan bagi dia banyak susah atas dunia. Allah akan bagi dia banyak susah, banyak masalah. Kerana daripada masalah dan susah itulah menjadikan hatinya lebih dekat dengan Allah. Mungkin kalau suami kita baik, boleh jadi hati kita macam jauh dengan Tuhan. Kita tak berharap pun.
Kalau isteri kita baik, boleh jadi hati kita relax, kita tak ada berasa bergantung dengan Tuhan pun. Itu hikmah Allah nak kita ni, Allah nak yang Allah tu ada dalam hati kita sentiasa. Allah nak kita jadi hamba yang Allah sentiasa duduk dalam hati kita. Itu yang dimaksudkan dekat dengan Allah Ta'ala. Jadi bila dalam hati hamba tu selalu ada Allah, waktu itulah dia disayangi, dikasihi, diredai oleh Allah. Berbanding dalam kita duduk dalam seronok tapi hati kita sebenarnya jauh dengan Allah. Tapi kita tak faham. Kita faham kalau Allah nak baik dengan kita, Allah kena layan kita punya kehendak. Bagi apa yang kita nak. Jangan bagi yang kita tak mau. Ini yang kita faham. Salah faham. Betul dengan balik kefahaman kita. Betul dengan balik. Kena syukur pada Allah. Ya Allah. Itu semua tu asbab dosa kita Allah ampun. Asbab maqam kita darjat dinaikkan oleh Allah. Asbab kita diberi banyak pahala oleh Allah. Sabar banyak-banyak. Sabar banyak-banyak. Allahumma ja'alna min ibadikas sabirin. Wahai Allah, jadikanlah kami ni hamba yang banyak sabar sampai mati ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. ربنا فقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل الكتب والأنثى وذكر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi minggu hadapan. Ada berapa kali lagi Ramadan? Kuliah itu 2 kali ke? Sempat 2 kali ke? Sekali lagi? Sekali lagi? Yang satu lagi tu malam raya. Malam raya Malam raya ada kuliah kan, buat terbiak pula orang cakap. InsyaAllah InsyaAllah. Jom Mori. Amin ya Rabb. Sama-sama. Jom kita tengok apa Mori. Dia kambing ke? Lepas tu tangan dah okey belum bang? Bersih. Bersih lagi. Masya-Allah. InsyaAllah bang. Syafakallah. Kalau nak naik makam lah tu, nak bagi naik makam. InsyaAllah. Ikan? Abang bawa motor ni, lama tak tengok motor ni. Tu comel. Comel je motor je. Tak tahu abang Man motor dia beli mana kat Tokyo. Dia beli motor kat Tokyo. Astagfirullah. Angsa mana? Ni tempat lain. Ni tempat tak ada angsa. Angsa semalam. Dekat sini tak ada angsa. Dekat sini tak ada angsa. Malam semalam ada angsa. Tahu Abang Man. Baik-baik kan? Bismillah. Fadal. Siapa ada hal nak undur diri, nak jalan ke depan, bismillah. Sila. Dah habis dah kelas, tak ada apa lagi dah. Terima kasihlah yang share. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi asbab kita dapat banyak pahala, banyak kebajikan, banyak saham. Meja ni bergoyang-goyang punya lapik dia. Sekarang kita pindah meja belakang.
Makan apa? Ha, ni nak tengok dia orang keluarkan apa ni. Masya Allah, ada kebab-kebab. Ni apa namanya bang? Dadi. Ha, bukan dadah Dadi tau. Ni bukan dadah, ni dadi. Apa tu? Masya Allah. Kari. Ni air mangga. Tapi manis sikit dah. Salam Harun Ha? Ikan caru. Ikan musim caru dia begini. Dia pergi ke siapa bang? Harun. Ha, jemput makan jemput moreh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Fima razaqna. Sallallahu. Tu main tuang pula. Ni apa? Air mangga. Oh sama warna. Sama warna. Warna sama. Jus. Kalian apa khabar, semua sihat Kalian semua sihat kalian semua sihat mudah-mudahan. Baik. Abang tu mana? Lagi dah pergi KL. Pergi KL. Yalah. Dia kontraktor ke orang? Dia kontraktor ada orang. Jom lah sambil-sambil ni Abang Man buat ni. Ni Abang Man punya roti ni. Ha? Kan? Dia punya Abang Man. Abang Man. Bismillah. Bagang dia mereka. Yang kosong rumah. Sorry. Okey bang. Rehat. Doa Jangan lupa tau. Bulan 11 saya kena ni IPV Ustaz. Ya. IPV? Waktu bulan 9 kau dah patah. InsyaAllah bang dipermudahkan. Untuk makan Abang handsome. Ayo cepat. Kucing masuk ni? Yalah, rasa tak ada kucing masuk. Dan nak buat ni gila tinggal. Tahu dia. Apa tu? Apa tu? Ni ada makan? Abang ambil sikit. Ambil lah. Tu abang ambil lah. Rasa. Air je lah, air apa ni? Tak apalah bang. Kat rumah pun kita dah makan. Air ni Ustaz. Tu? Ada? Ada Ustaz. Oi, ada dengan boleh. Tadi jom. Abang Zack, sedap ni Allahumma salli ala Muhammad. Hidup lagi. Okey, jumpa lagi. Selamat rehat. Selamat berqiyamul lail. Okey, jumpa lagi. Doakan saya dan ahli keluarga saya. Doakan mak ayah saya. Doakan kawan-kawan saya semua. Kami akan caru makan petang. Oh, dia kalau baru putih mata. Bau kan dia putih. Dia kena mata dia kena. Bye bye. Jumpa lagi.
Tidur-tidur lewat dah ni 11.30 kan nak bangun sahur lagi. Jumpa lagi insya-Allah. KMG Auto Garage. Jumpa lagi insya-Allah. Abang Aman. Bang siapa bang Auto Garage apa? Di Kona. Auto Garage? Apa? Tu steady abang Man. Kenal abang tu. Oh, Kenari Turbo. Turbo. Kenari Turbo ah. Auto Garage. Turbo mana tak ada? KMG. Tak ada ni. Komeng Auto Garage. Komeng Auto Garage. Oh tu bertuah ni. Dia mana ni? Ada. Malam tak ada. Abang gini salam. Malam gini ada urusan lah. Malam pergi. Telefon tak angkat dia. Tak ada kelas tu ni. Itu saya tak. Orang dah bagi jadual tu. Tunggu je lah tempat biasa. Alasan apa alasan nak bagi ni? Malah pasal terawih tu cakap kalau masjid baru tu gambar. Itu senang babi. Kata lama tak keluar dalam 8 rakaat. Macam-macam ni pun. Alhamdulillah saya tu dah bagi ustaz berkat. Alhamdulillah. Bat saya tu dapat Saya tu dah. Dah, alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah orang baik-baik Allah tolong. Sama. Okey, jumpa lagi ya. Assalamualaikum. Selamat malam, selamat rehat, selamat berqiyam lail, selamat bersahur, selamat berpuasa besok. Jumpa lagi. Buka apa ni? Entah. Kau macamnya. Kau macam Mana dapat siap